Okey, selamat datang ke semua tingkatan 2. Okey, saya Eddie. Selamat datang ke kelas sains. Okey. So, mari kita mula. Okey, kita sampai bab 4. Okey, hari ini kita akan mempelajarkan pertahanan badan. Okey, pertahanan badan. Okey, apakah pertahanan badan kita? Okey, ingat tak apa tu patogen? Okey, patogen ni bermaksud bakteria atau virus, okey, yang boleh menyebabkan penyakit. Okey, macam coronavirus tu, itu adalah patogen. Okey, so dia memasuki tubuh melalui sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem pernafasan dan kulit. Okey, dalam badan kita ada banyak lubang-lubang, okey, yang boleh patogen masuk. Okey, so kita ada 3 line pertahanan. Okey, kita ada 3 line pertahanan. Okey, so line nombor 1 dengan line nombor 2, okey, kita sebut yang tidak spesifik. Okey, apa maksud tidak spesifik? Tidak spesifik bermaksud dia tidak akan target sesiapa atau patogen yang tertentu. Dia akan target semua. Okey, dia akan bunuh semua, dia akan halang semua. Kita tengok line nombor 1 dulu. Okay, line nombor 1. Okey. Apakah fungsi line nombor 1? Okey, line fungsi nombor 1 dia macam dinding. Okey, dia macam dinding. Dia menghalang menghalang patogen daripada memasuki badan. Okey, dia macam dinding. Okey, macam kita punya guardhouse. Okey, dia untuk halang saja. Okey, so ini ada 2 benda dalam line nombor 1. Yang nombor 1 kulit. Okey, kita punya kulit. Okey, kalau masih ingat dalam tingkatan 1 kita pernah belajar 11 sistem. Ingat lagi, 11 sistem. Salah satu daripada sistem tu kita panggil sistem integumen. Okay, sistem integumen. Apa maksud dia? Integumen maksudnya kulit. Dia cover kita dari kepala sampai bawah. Okay, semua badan kita diseliputi oleh kulit. Okay, so apa fungsi kulit ni? Okay, dia diperbuat daripada lapisan yang tahan lasak dan sukar ditembusi oleh mikroorganisma. Okay, kulit kita air tak boleh masuk, apa-apa pun tak boleh masuk, dia macam dinding. Okay, so mikroorganisma hanya boleh masuk ke badan jika terdapat luka atau kulit cedera. Okay, kalau kita ada luka, bakteria boleh masuk, tapi badan kita akan membuatkan satu proses kita panggil pembekuan darah. Okay, pembekuan dia akan beku untuk menghalang bakteria daripada masuk, untuk membaiki dinding kita. Okay, tak bagi patogen lain untuk masuk. Okay, so kita ada kulit akan hasilkan 2 benda. Satu, peluh. Okay, kita perlu dalam peluh ni dia ada enzim untuk membunuh bakteria. Okay, lagi satu, sebam. Okay, sebam ni apa? Sebam ni kalau kita tak cuci muka untuk 5-6 jam, okay, cuba sentuh muka, dia ada macam minyak. Okay, minyak tu kita bukan sebut minyak ya, kita sebut sebam. Okay, fungsi sebam ni adalah untuk memperangkapkan bakteria dan membunuhkannya. Okay, so mengandungi bahan kimia yang boleh membunuh mikroorganisma. Okay, sangat senang. Okay, so kenapakah pada umur ni kamu ada jerawat, okay, pimples? Okay, kenapa? Sebab sebam kamu terlalu banyak bakteria yang terperangkap, okay, dalam liang-liang roma ni. Okay, so dia akan menyebabkan jerawat, pimple, okay, sebab bakteria tu. Okay, so seterusnya, lepas kulit kita ada satu lagi, kita sebut mucus. Okay, membrane mucus. Ingat tak apa tu mucus? Mucus tu benda bendalai dalam hidung kita. Okay, okay. So apakah fungsi dia? Sama dengan sebam, dia adalah untuk memperangkap dan membunuh bakteria.
Okey, membran mucus adalah membran yang melindungi saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Mikroorganisma yang memasuki saluran pernafasan ditapis oleh rambut hidung. Kita ada rambut hidung untuk tapis ya. Dia macam kita punya filter. Okey, sebab itu tolonglah jangan bernafas melalui mulut. Sila bernafas melalui hidung. Okey, sebab dia ada bulu. Okey, dan terperangkap oleh lapisan mucus rongga hidung. Dalam kita sini dia ada mucus. Okey, dia akan perangkapkan dia. Okey, bila kamu selesema, bakteria banyak, dia akan hasilkan banyak mucus. Sebab itulah bila kamu sesama, okay, ada banyak mucus mengalir keluar, itu fungsi dia. Okay, so lagi apa? Tahi telinga, okay, tahi telinga tu, okay, yang busuk-busuk tu, okay, air mata, okay, kita punya air mata juga boleh bunuh bakteria ya. Okay, rembesan faras, okay, ni untuk perempuan, okay, juga berfungsi sebagai antiseptik. Okay, apakah antiseptik? Antiseptik maksudnya benda yang bunuh bakteria. Okay, ya, bunuh bakteria. Okay, macam kamu jatuh, kamu akan sapukan ubat yang warna kuning tu, itu kita sebut antiseptik. Okay, sebab fungsi sama. Okay, kita tengok line nombor 2. Okay, barisan pertahanan 2. Okay, so pertahanan nombor 1 ni, nombor 1 ni dia sangat berkesan, tapi kadang-kala ada juga patogen yang boleh tembus, yang boleh masuk. Jika dia berjaya masuk badan kita, kita akan mula berasa sakit, tak selesa. Mula nak bersin, nak batuk, tak selesa. Ini masanya barisan pertahanan kedua kita berfungsi. Nampak tak benda-benda ni? Ini kita sebut sel darah putih. Kita punya sel darah putih. Dia macam polis dalam darah kita. Dia nampak benda-benda jahat macam bakteria, dia akan pergi bunuh dia. So dia akan melawan patogen melalui fagositosis. Tolong ingat perkataan ini. Sangat-sangat penting. Apakah maksud fagositosis? Fagositosis bermaksud makan. Makan. Sel darah putih, dia akan makan patogen. Dia akan makan. Fagositosis. Fagositosis. Sangat-sangat penting. So dia akan membuatkan fagositosis untuk membunuh atau dia mempunyai enzim, dia akan bunuhkan bakteria semua tu. Tapi proses ini adalah sangat perlahan. Sebab itu bila kamu berasa sakit, kamu mengambil masa 3 atau 5 hari untuk sembuh, sebab kamu kena bagi masa sel darah putih untuk membunuh, untuk makan semua bakteria tu. So kalau barisan pertahanan kedua gagal juga, masuklah kita pergi barisan pertahanan ketiga. Kalau kamu ingat tadi, barisan pertama dan kedua adalah tidak spesifik. Maksudnya dia tidak akan target sesiapa. Tapi sekarang, bila kita masuk spesifik, line ketiga ni kita sebut spesifik. Sebab dia macam sniper. Dia akan targetkan sejenis patogen. Macam kamu kena cacar air, kita sebut chickenpox. Berapa kalikah kamu akan kena cacar air atau chickenpox dalam seumur hidup? Sekali sahaja. Sekali sahaja. Sebab kenapa? Sebab barisan pertahanan ketiga ni, sesiapa yang pernah memasuki badan anda, dia akan ingat. Dia akan ingat. Sebab itulah kamu tidak akan dapat cacar air pada kali kedua. Boleh tapi sangat jarang lah. So dia adalah spesifik. Fungsi dia, cara dia lawan bakteria, dia tak sama macam pertahanan kedua. Tadi pertahanan kedua, barisan kedua tu dia makan. Tapi sekarang ni dia tak makan. Dia menghasilkan kita sebut antibody. Dia hasilkan sejenis protein, kita sebut antibody. Apakah antibody ni? Antibody ni dia macam pisau. Dia akan bunuh bakteria.
Okay, dia tak makan, dia potong. Okay, sebab itulah antibody barisan ketiga ni dia sangat-sangat berkesan. Okay, sangat-sangat hebat. Okay, so ini kita panggil sistem pengimunan badan. Okay, sistem pengimunan badan. Okay, macam kalau kamu pernah kena cacar air, chickenpox, maksudnya kamu mempunyai immunity. Immunity terhadap cacar air. Maksudnya kamu tidak akan dapat cacar air untuk kali kedua. Okay, so sama cerita dengan coronavirus. Okay, katakanlah kamu kena coronavirus hari ini. Okay, so kalau kamu tak mati, okay, kalau kamu sembuh, okay, kamu tidak akan takut coronavirus lagi sebab kamu akan mempunyai immunity untuk melawan coronavirus ni. Okay, kamu punya barisan ketiga dia akan ingat. Okay, so kita tengok immunity adalah keupayaan sistem badan untuk menahan patogen sebelum ia dijangkiti. Okay, sebelum kamu sakit, dia akan bunuh. Okay, maksudnya kamu ada immunity. Okay, ia melibatkan penghasilan antibody apabila patogen memasuki part tubuh. Okay, antibody. Okay, apakah antibody? Macam saya kata tadi, dia adalah protein yang dihasilkan oleh sel darah putih ke dalam aliran darah sebagai tindak balas kepada antigen. Okay, so cuba bayangkan, tadi saya kata sel darah putih dia macam polis. Ini polis pangkat rendah. Polis pangkat rendah. Untuk barisan ketiga ni, sel darah putih ni, dia macam ketua polis. Dia ketua, dia sangat hebat. Okay, ini yang tak hebat punya, dia pakai pistol. Ini yang hebat punya, dia pakai sniper. Okay, sangat tepat, mesti kena. Okay, so antigen adalah, apakah antigen? Okay, perkataan ini sangat penting. Okay, adalah benda asing yang berasal dari luar tubuh dan mendorong penghasilan antibody. Okay, ini saya terangkan. Okay, patogen, ingat tak? Patogen ni adalah kita punya bakteria. Okay, kita punya bakteria atau coronavirus apa. Okay, so pada permukaan dia ada satu benda kita sebut antigen. Okay, nampak tak benda tajam-tajam ni? Kita sebut antigen. Okay, apa maksud antigen ni? Okay, antigen ni dia macam IC. Okay, kad IC, tahu tak IC? IC tu untuk buktikan itu adalah kamu. Okay, sama dengan antigen. Antigen ni dia macam IC untuk bakteria. Okay, dia boleh buktikan bentuk tu, maksudnya bakteria tu. Okay, macam katakan bentuk segitiga, dia adalah cacar air. Nampak segitiga, itulah cacar air. So, sebab sel darah putih ni dia tak ada mata, dia akan pergi sentuh. Dia akan sentuh antigen. Okay, bila dia sentuh antigen, macam kamu pernah kena cacar air, okay, dia pergi sentuh, ini saya cam dia. Dia pernah masuk badan saya. Saya boleh bunuh dia. Okay, kalau coronavirus baru masuk, kamu punya sel darah putih akan sentuh dia. Ini saya tak kena dia. So dia akan ambil masa untuk hasilkan antibody untuk bunuhkan kita punya coronavirus ke apa. Okay, so antigen adalah IC, okay, protein yang pada permukaan bakteria tu, okay, patogen tu. Okay, so kita sampai sini. Okay, kita punya nota untuk hari ini. Okay, ingat ya, 3 barisan. Yang nombor 1, 2 tidak spesifik, ketiga spesifik. Okay, so kita tengok latihan pula. Okay, kita buat latihan ringkas-ringkas lah. Okay, nombor 14. Manusia bertuah mempunyai 2 jenis mekanisme pertahanan badan, spesifik dan tidak spesifik. Okay, macam saya kata tadi, bandingkan dan bezakan. Okay, jika dia nak bandingkan dan bezakan, sila tulis persamaan dan perbezaan. Okay, 2 markah maksudnya 1 persamaan, 1 perbezaan. Okay, apakah persamaan dia? Okay, persamaan dia untuk menahan, mempertahankan badan. Okay, mempertahankan badan dari patogen. Okay, itu persamaan dia. Okay, apakah perbezaan dia? Okay, apa beza dia? Okay, untuk tidak spesifik ni, okay, dia tidak hasilkan
okey, tidak hasilkan antibody, manakala yang spesifik ni dia hasilkan antibody. Okey, saya tulis dalam point form ya sebab untuk kesenangan rujukan semua. Okey, dalam peperiksaan sila tulis ayat lengkap. Okey, untuk B, terangkan strategi mekanisme pertahanan spesifik dan tidak spesifik. Strategi maksudnya bagaimana dia fungsi. Okey, untuk spesifik dia hasilkan apa dia? Antibody. Okey, untuk tak spesifik, dia macam secara fizikal. Apa maksud fizikal? Macam kulit kita. Secara fizikal dia halang. Fizikal atau dia membuat apa proses makan tu. Fagositosis. Fagositosis. So ini kita C ni kita belum belajar lagi. Kita akan sambung minggu depan. So yang lain boleh kamu cuba buatlah. Saya takkan buat video ni sangat panjang. So itu sahaja untuk hari ini. Jika ada sebarang pertanyaan, sila nyatakan di bawah kita punya Google Classroom. Kita akan cuba secepat mungkin untuk menjawab pertanyaan semua. So sekian dari saya. Terima kasih semua. Kita jumpa minggu depan.